perang tidak kalah si gagah Arjuna. Manis kata selamat datang. Masalah orang hok tak terpalik orang pakai betul-betul. Berjuang Arjuna menghambat watan, setia setelita tersisik keris. Harap semua berikan perhatian, mohon untuk saya mulakan. Memelah nak tampung Yang dihormati penceramah jemputan yang didatangkan khas dari Universiti Putra Malaysia pada hari ini, Dr. Zaida Nur binti Zainuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Pendidikan, yang berusaha YDP MTKK Daerah Kelang, Tuan Parimala Anak Pangkalan kami, Timbalan YDP MTK Daerah Kelang, Muhammad Fauzi bin Muhammad Nasir, Barisan MTKK Daerah Kelang dan seterusnya yang dikasihi semua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kelang. Sahabat yang saya kasihi sekalian, pandemik COVID-19 yang mula melanda dunia termasuk Malaysia bermula pada akhir Disember 2019 hingga sekarang telah mendedahkan kita kepada norma baharu seperti penjarakan sosial, pengasingan, kuarantin dan pematuhan terhadap pelbagai operasi piawai SOP. Tetapi tanpa disedari, ianya juga membangkitkan tekanan terhadap psikologi seperti perasaan atau emosi yang berkaitan dengan kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan, rasa bersalah, putus asa, rasa bersendirian, kerisauan, kerinduan, pengabaian dan kecelaruan. Akhirnya berlakulah sesuatu yang dipanggil sebagai tekanan psikologikal yang mana secara umumnya boleh digambarkan sebagai satu perasaan dan emosi yang tidak menyenangkan. Ianya akan mula mempengaruhi cara pemikiran, tingkah laku, aktiviti harian dan kefungsian hidup seseorang individu. Tekanan psikologikal boleh mengakibatkan seseorang individu itu mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri, orang lain ataupun persekitaran mereka. Kemurungan, kegelisahan, kegagalan memberikan tumpuan, kesukaran untuk tidur, tidak selera makan, tidak berminat untuk melakukan aktiviti biasa yang sering dilakukan dan dalam keadaan yang paling ekstrim sekali ialah keinginan membunuh diri, merupakan antara akibat daripada tekanan psikologikal. Dalam dunia pendidikan, guru dan murid tidak terlepas dari menghadapi situasi seperti yang saya sebut tadi dan mereka juga mempunyai keresahan yang tersendiri. Penggunaan teknologi dalam menerusi sesi pengajaran dan pembelajaran seperti kelas maya, periksaan, latihan subjek, kuis, semuanya di atas talian bagi menggantikan mod pembelajaran secara bersemuka. Walaupun tidak bersedia, murid khasnya perlu menghadapi semua kekurangan seperti ketiadaan atau ketidakstabilan talian internet, masalah kewangan bagi pembelian gadget atau telefon pintar, keadaan rumah yang tidak kondusif untuk pembelajaran maya, selain daripada kemungkinan gangguan emosi dan perasaan. Di atas, mereka juga amat bimbang, terutama sekali mengenai kerja rumah yang tidak disiapkan dalam waktu yang diberi. Kini, sekolah di seluruh negara telah dibuka secara berperingkat. Bermula 1 Mac bagi prasekolah tahun 1 dan tahun 2, manakala tahun 3 hingga 6 pada 8 Mac dan seterusnya pada 5 April akan datang, murid sekolah menengah bagi semua tingkatan akan bersekolah secara bersemuka. Guru perlu bersedia untuk berdepan dengan segelintir pelajar yang mungkin mengalami masalah kerisauan yang berterusan. Walaupun setelah rutin harian berjalan seperti biasa mengikut norma baru, mereka perlu diberikan perhatian dan perancangan secara individu dengan dibantu oleh guru kaunseling dan pembimbing rakan sebaya bagi tempoh tertentu. Guru bimbingan dan kaunseling perlu mewujudkan ruang untuk murid berinteraksi bagi memberikan peluang murid meluahkan dan berbincang dengan lebih selesa. Perbincangan seperti ini juga mampu memberikan kelegaan kepada pelajar yang mengalami situasi yang kurang bernasib baik seperti rakan mereka yang lain. Setiap pelajar mengikut setiap peringkat umur pastinya mempunyai pelbagai soalan berkaitan norma baru dan perubahan global. Bukan semua pelajar mempunyai keberanian dan keyakinan untuk bertanyakan persoalan ini, sama ada di rumah atau semasa pembelajaran atas talian. Oleh itu, untuk kita mengenal pasti segala permasalahan murid, saya percaya kita perlu mempunyai satu anjakan paradigma untuk menerima dan mempelajari teknik serta sesi kaunseling yang sesuai, khususnya menangani masalah murid dalam norma baru ini.
Oleh itu saya sangat berbesar hati dengan kesudian Dr. Zaida Noor menerima jemputan kami pada hari ini. Saya berharap dengan apa yang akan disampaikan oleh doktor akan dapat membantu rakan-rakan GBK di sekolah menengah dan rendah sekaligus memberi ilmu baru dalam menangani cabaran kaunseling norma baru. Buat doktor, terima kasih Daun Keladi. Jangan serik kalau kami jemput lagi. Sebelum saya mengakhiri ucapan pagi ini, izinkan saya memberi 2 pantun untuk semua sahabat GBK, semua sekolah menengah dan rendah. Berjalan dulu bersama Nyonya, jalan ke kota membawa jamu. Jangan malu untuk bertanya, bersama kita berkongsi ilmu. Rentak putera pendekar silam, keris belia lincah disayang. Hati gembira terhapuslah kelam, jiwa mulia semua pun sayang. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kelang cemerlang, kelang terbilang, #kasih gegar. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amy Haslinda binti Mahmud atas ucapan itu tadi. Majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan bengkel kaunseling norma baharu, teknik dan aplikasi oleh Dr. Zaidah binti Zainuddin, pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling UPM. Dengan ini majlis tanpa melengahkan sedikit masa pun mempersilakan Dr. Zaidah binti Zainuddin. Dengan ini majlis persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sekalian. Selamat pagi sahabat-sahabat. Saya Dr. Zaida Noor binti Zainuddin, orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Kahwin dah, anak 4. Ada cucu seorang. Dengar kan suara saya? Dengar ke? Pengurusi majlis dengar? Okey, thank you. So terima kasih pengurusi majlis. Manja. Suara saya manja, ya. Suara saya manja sangat ke? Suara dengar. Muka tak keluar ke? Muka okey, pergerakan boleh. yang ni lah, tak lancar. Ada. Okey. So saya sebelum saya di UPM, saya juga adalah guru kaunseling. Okay, saya guru kaunseling 2001 di SMK Engku Husin Semenyih, daerah Hulu Langat. Saya di sana 2001 sampai 2005 selepas saya melengkapkan master counselling di UPM. Ketika itu memang baru nak mulakan lantikkan kaunselor pelajar. So I've experienced semua yang you dah ada, yang semua yang you buat tu semua saya pernah rasai. Okay, dan saya di SMK Engku Husin 2001-2005. Pada 2005 saya pindah masuk ke PPD Hulu Langat sebagai pegawai kualiti. Rezeki Tuhan nak bagi, 2006 saya sambung cuti belajar di bawah HLP, Hadiah Latihan Persekutuan. Okay, selepas habis cuti belajar saya ditempatkan di IPG Islam. Tapi pada 2017 saya dapat tawaran di UPM, so terpaksalah saya melepaskan jawatan. Okey, dia ada pro and con lah melepaskan jawatan tu. Melepaskan jawatan tu, kita punya seniority di bawah, malangnya cuti rehat yang terkumpul tu burn, kosong lah. So saya semula mengumpul cuti rehat lah di UPM. Okey. So thank you. Ini macam ala-ala jumpa kawan lama semula. Okay, then this is a very good platform since saya senang nak bercerita dengan semua kaunselor. Sebelum ni bila saya bagi tajuk yang sama, ada pelbagai audience. Ada yang kaunselor, ada yang bukan kaunselor. So kali ni nak bercerita dengan semua kaunselor. So nak menceritakan tentang kerja buat kita. Okay. So saya mulakan ya. Saya cuba share screen. Okey, nampak kan skrin saya? Boleh nampak ya? Nampak. Tak nampak doktor? Kami tak nampak. Tak nampak. Okey. Kawan lain dia nampak? Ada nampak. Ada nampak. Okey. Masih tak nampak doktor? Kami tak nampak sini. Okey.
Okey, Adalah. nampak ya? Okey. Walaupun tajuk yang diberikan pada saya. Boleh on Okey. So tajuk saya e-counselling dalam era pandemik, walaupun tajuk yang diberikan adalah counselling dalam norma baru, tetapi dia berbeza. Kalau kita cakap pasal counselling dalam norma baru, itu yang kita pakai face shield, okey, jarak, lepas tu ada selang-seli penghadan bilangan ahli kelompok, jarak, itu adalah kalau kita katakan counselling dalam norma baru, so the new norm. But saya rasa yang itu kita semua dah mahir. Kita semua pun dah apply. So maybe this is the new something new yang saya rasakan ialah macam mana kita menjalankan e-counselling. Ya. Adakah sekolah memang dah buat, tapi adakah kita buat dengan yang betul? Ya. So yang ini adalah platform untuk kita berkongsi supaya apa yang selama ni kita buat, kita perlu kita baiki dan kita boleh jalankan dengan betul mengikut landasan yang betul. Ya. Okey, e-counselling. So saya nak bermula dengan definisi e-counselling tu sendiri. Pada tahun 2005 ya, ketika itu e-counselling ni baru-baru nak emerge, baru nak keluar 2005. So orang kata this is stupid. Even kalau masa saya memohon scholarship saya pada 2005 ni, saya membawa tajuk e-counselling di universiti. Kita nak masuk buat PhD kan kita kena ada interview kan. So saya buat tajuk ini, even ketika itu pensyarah-pensyarah pun mengatakan this is stupid. Okay, where counselling should be face to face. Okay, tetapi saya kata tak apa, saya nak cuba. So e-counselling ni 2005 memang orang belum boleh terima lagi. Okay, sebab ketika itu we believe that counselling mesti ada interaksi face to face, mesti ada kita punya eye contact, mesti ada semua itu. Okay, tapi bila dah mula kita punya kepesatan ledakan teknologi kita dah mula menerima bahawa there is a possibility untuk menjalankan counselling menggunakan teknologi. Okay, dan this is an opportunity kepada kita. Kita tak pernah mendapat latihan secara ilmiah tentang macam mana nak buat e-counselling ni. Okay, boleh dianggap inilah yang pertama, latihan yang pertama yang you dapat. Dan kalau dan dia belum lagi ditawarkan di mana-mana kecuali dari satu agensi swasta yang menawarkan bagaimana nak menjalankan perkhidmatan e-counselling, iaitu dari Nur Center. Okay, in near future UPM akan cuba jalankan jugalah ini dengan khusus certificate plus dengan CPD point ya, untuk teknik menjalankan e-counselling. Okay, e-counselling ni adalah satu perkhidmatan ya, counselling secara jarak jauh. Maknanya you tak jumpa, tak nampak muka, tak nampak badan. Okay, secara jarak jauh yang kita menggunakan telefon, komputer dan internet. Okay, dan biasa kita dengar perkataan kita panggil selain pada e-counselling tu kita panggil online counselling, counselling web, counselling cyber, counselling telefon ataupun counselling dalam talian. Okay, semua istilah ini menggambarkan perkhidmatan yang kita bagi secara jarak jauh. Tapi ingat ya kawan-kawan ya, perkhidmatan e-counselling ini adalah alternatif. Okey, ianya dijalankan apabila kita bersemuka tidak dapat dilakukan. Ya, dia hanya alternatif. Dia tidak boleh dijadikan solid perkhidmatan ya. Ini adalah perkhidmatan alternatif. So e-counselling itself ialah bukan sesuatu yang baru ya. Nanti kita akan tengok sejarah sebenarnya e-counselling ini. Dan keadaan pandemik COVID-19 telah mula menghadkan kita punya kaunseling bersemuka. Okey, selain pada faktor penjarakan fizikal, sekolah pula mula ditutup. Ya, so sekarang ni bila kita even sekolah menengah pun masih belum dibuka untuk pelajar kan. Bila dah ditutup memang kalau boleh dihadkan pula bilangan pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Dan kemudian jarak, susunan dan penggunaan face shield. Penggunaan face shield juga diwajibkan ya kalau ikut garis panduan yang dibekalkan oleh lembaga kaunselor dan juga oleh garis panduan KPM. Okey, di sini kita akan lihat lagi sekali sebelum saya pergi jauh, dia ada dua jenis. Satu e-counselling tu menjalankan perkhidmatan kaunseling ya, itu e-counselling. Tetapi kalau sekiranya yang macam tadi iaitu hanya untuk membantu ketika berlaku sesuatu bencana atau darurat, iaitu kita namakan tele sokongan psikologi. Maknanya kita cater untuk satu kali saja.
Tele sokongan psikologi. Maknanya dia call, dia cakap aku cikgu, saya sini. Okey, yang itu kita hanya nak comfort psikologi dia saja disebabkan sesuatu bencana. Okey. Termasuklah banjir, termasuk juga kebakaran rumah. Tapi kalau dengan hanya satu panggilan saja kita namakan dia tele sokongan psikologi. E-counselling ni berbeza sebab dia adalah satu proses lengkap. Kita buat counselling session tu, dia adalah satu proses yang lengkap. Okey. So yang kita nampak kelebihan e-counselling ni ialah dia punya accessibility. Kita boleh akses pada bila-bila masa, dia punya affordability, kemampuan dia, convenience, anonymity tanpa nama. Dia ada kita boleh gunakan nama tipu-tipu untuk membolehkan orang tak kenal kita, dan juga keberkesanan komunikasi. So accessibility kat mana-mana pun boleh, bila-bila masa pun boleh. Affordability, mampu kalau kita buat secara kalau cikgu-cikgu ada praktis di luar, cikgu-cikgu ada berdaftar untuk praktis di luar. Harganya pun tidak sama dengan tidak perlu semahal kaunseling bersemuka. Kaunseling bersemuka tu kita dah letak rate kan, cikgu dah tahu kan, kalau kita menjalankan kaunseling bersemuka kita dah mula dapat ada rate maksimum ikut kita punya academic status. So kalau untuk degree boleh charge up to 150, kalau ada master kita boleh charge up to 250, kalau ada PhD cikgu boleh charge sampai 350 sejam. Rate telah dikeluarkan oleh lembaga kaunselor. So kalau kita nak buat juga perkhidmatan ini di luar, di luar waktu, sebab sekarang ni kita kat sekolah, klien kita memanglah belajar. Maksudnya kalau you attach dengan mana-mana di luar, kita boleh tawarkan perkhidmatan ni dengan lebih murah. Since we don't have to sewa pejabat, tak perlu ada ruang yang fizikal. So dari segi convenience, sebab sibuk, macam mana sibuk pun kita boleh limitkan 1 hour, 1.5 hour or 2 hours untuk jalankan session. Anonymity ini untuk membantu mengatasi masalah stigma, biasness, perception, dan juga boleh memberi informasi dalam hal-hal kecemasan. Dan keberkesanan, yang ini selain daripada kita ada bentuk macam kita sekarang ni, kita dalam bentuk live kan, juga boleh dilakukan secara bentuk menulis. So client will have time to reflect back. So kita masuk sejarah di Susu Galur dia. Dengar ke? Dah dengar Okey, ada orang kami dah risau dah doktor. Kami dah risau dah. Ada orang mute kan I. Okey. Oh. Okey, teruskan doktor. Maaflah doktor. Okey, so adakah benar kita kata wow, e-counselling is really new? Tak sebenarnya. 1963 saya belum lahir. 1963 sebenarnya kita dah mula ada kaunseling berbantukan komputer. Mula apabila mini komputer yang pertama dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation pada 1962, dia dah mula keluarkan mini komputer. Nanti kita tengok gambar selepas ni komputer asal macam mana dan apa itu mini komputer. So bila dah dia create mini komputer, so dia dah mula mencipta program-program untuk kaunseling berbantukan komputer. 1966 pun belum lahir lagi saya, telah ada computer support of career. So ini membantu kaunselor untuk menentukan kesedaran kerjaya klien. 1974 lahir dah 4 tahun. Yang ini kita dah mula ada intake client interviewing telah dibangunkan.
Okey, dan pada 80-an program-program komputer mula dibangunkan dengan pesat. Ketika itu apabila kerajaan US dia mengeluarkan geran-geran penyelidikan. So ketika itu banyak program keluar, pengurusan murid, pengurusan rekod, interpretasi ujian, program macam-macam lah dah mula keluar. Okey, 1963 tau. Okey, ini adalah antara program kaunseling yang awal. Ini kaunseling sesi. Sebelum tu kita nampak program berbantukan kerjaya, interview taking. Yang ini ialah program ala-ala sesi kaunseling. Okey, program 1966, okey, sekumpulan pengkaji mencipta satu program yang membolehkan manusia berkomunikasi dengan komputer. Okey, dan program ini dinamakan ELIZA. ELIZA, okey, 1966. Saya belum lahir. So ELIZA ini dicipta oleh Joseph Weizenbaum dekat Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Syarikat. So ELIZA ini membolehkan sesi kaunseling individu dijalankan dengan bantuan komputer tanpa klien perlu bertemu kaunselor bersemuka. Wow, 1966 ni. Dah ada benda macam ni, memang dah wow. Okay. However, ELIZA ni sebenarnya dibangunkan berdasarkan kita punya PCC, iaitu teknik refleksi. Ya, yang kita belajar kemahiran refleksi tu sebenarnya dia dibangunkan oleh menggunakan teknik ini. Okay, PCC reflective technique. Okay, di mana sebenarnya proses counselling ELIZA ialah dengan cara klien dia type perasaan dia pada skrin komputer dan seterusnya komputer akan identify dia punya keyword. Dia cari keyword dan dia akan respon. So seolah-olah mereka sedang bersoal jawab. Okay, that is ELIZA. Sorry, sakit tekak pula. Okay, yang inilah komputer lama. You tengok tu komputer besarnya dulu. Itulah sebesarnya komputer dahulu dan inilah yang dinamakan mini komputer. Saya pernah pakai mini komputer ni ketika saya di maktab perguruan tahun 1989. Yang ada, kalau nampak tu kat tepi tu dia ada lubang disket yang kita masuk untuk buat apa-apa program. So komputer ni hanya akan berfungsi apabila kita masuk disket tertentu. So disket font, lepas tu disket color, disket shape kita akan masuk. Okay. So ini dia mini komputer tu dan itu adalah komputer sebelum mini komputer dijalankan. Okay, ini ELIZA. Okay. Dia punya conversation. Sebenarnya dia ambil dia punya keyword saja di pala. Ini adalah ELIZA sekarang. ELIZA ni dah ada dekat kita punya komputer dan dengan internet. Boleh borak. Macam kalau pakai iPhone tu macam Siri. Boleh borak. Siri keluar suara lah. ELIZA tak keluar suara. So dia boleh borak. You boleh borak dengan ELIZA ni. Okay. So kalau macam you mana duduk rumah seorang. Okay, bosan gila. Okay, boleh lah. Okay, borak dengan ELIZA. Macam you borak dengan Siri juga. Okay, and to the advance dia dah ada apps. Tu ada ELIZA dekat saya punya screen handphone saya ada ELIZA di mana you boleh install ELIZA your psychotherapy. So see how advanced is ELIZA 1966. Okay, dan dia still berjalan sehingga ke hari ini. This is ELIZA. Okay, itu the conversation. Sebenarnya ELIZA tu tak ada sebarang kepandaian. Dia hanyalah reflect kepada kata kunci. Dia ada keyword yang dipegang dan akan memberi respon kepada keyword tersebut. However, in 1960s kan, benda tu memang kita anggap sangat wow. Okay? Dan ketika itu mereka menganggap yang mereka having discussion with the counselor. Okay? Okay, this is the second program. The second program called Plato. Plato ni nama benar dia Program Logic for Automatic Teaching Operation. Dia di-create untuk membantu mengajar. Okay, untuk cikgu-cikgu membantu mengajar. Tetapi one of the group daripada group yang create Plato ni dia create untuk counselling. Dia dihasilkan oleh Computer Education Research di US. Okay, Plato ni sama macam ELIZA
Tetapi dia punya stage ialah dia bantu klien buat pilihan. Macam tadi tu, Eliza dia hanya teroka perasaan je. Plato ni ada sedikit advance bila klien dah sampai buat pilihan, nak pilih A ke, nak pilih abang handsome ke, nak pilih abang misai ke, okey dia dah ada, yang ni Plato akan bantu dia untuk buat keputusan. Okey, dia akan bimbing klien buat keputusan dengan kata kunci yang telah diprogram. That is Plato. Best kan? Okay, that is Plato. That is the creator of Plato. Itu dia dulu sistem Plato. Okay, and you can see the evidence in the internet Plato. Okay, Plato the emergence of online counselling tahun 1960-an tau. Okay, ini di advance lagi. Daripada Eliza tadi naik kepada Plato, Eliza tadi teroka perasaan, Plato tadi buat decision, now they go kepada dia Uncle Ezra. Dia Uncle Ezra 1986 dibangunkan oleh University Cornell untuk staff dan juga untuk dia punya pelajar. Okey, Uncle Ezra ni sama macam Eliza, sama macam Plato, tapi dia tak perlu software. Macam saya kata tadi kena masuk disket tu kan tak payah. Okey, dua-dua yang sebelum ni kita kena masuk disket. Yang ni tak payah. Dia memang terus ada interaction menggunakan local internet. Sekarang kita benda ni outdated lah kita anggap tapi dia beroperasi direct menggunakan local internet of University Cornell. So klien boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling, akses laman web dia Uncle Ezra untuk mendapatkan perkhidmatan ni lah. Dan bagaimanapun still walaupun menggunakan laman web, klien masih lagi communicate dengan komputer. Belum lagi dengan kaunselor. So perkembangan sebab internet kita sekarang very fast. 1986 dia create, so 2012 dia terpaksa ditutup sementara sebab sistem configuration dia tak boleh support. Okey, itu dia Uncle Ezra dulu oleh pelajar University Cornell, dan ini evidence mengatakan tutup sementara untuk adapt to the system, tapi masih belum buka sehingga hari ini. Okey, komputer dan internet pula. Sebelum tadi local internet and then sistem pakai disket, yang ni kita dah mula menggunakan internet. So yang ini kita mula katakan dia e-counselling. Okey, 1993 Ivan Goldberg telah memulakan evolusi kepada perkhidmatan cyber counselling. So yang ini baru betul-betul lah kita buat perkhidmatan counselling. Berbanding tadi tu dia hanya interaction dengan sistem. Okay. So beliau memulakan fenomena interaksi dua hala antara internet. Okay, Goldberg menawarkan yang ini dia menggunakan sistem chat room. Okay. Dan dalam sesi ni klien tak lagi berinteraksi dengan program, tetapi dia berinteraksi dengan kaunselor sebenar. So inilah yang kita akan gunakan, that live interaction. Kejayaan ini telah membuka dimensi baru 1993 kita kata baru kan, tapi dia 1993 tau dia dah buat. Okay, kejayaan Goldberg telah membuka dimensi baru dalam menawarkan perkhidmatan kaunseling secara online. So 1995 John Grohol juga telah mula menawarkan perkhidmatan, dan yang ini dia fokus terus pada kesihatan mental, which is very dangerous for us lah. Kita memang tak boleh buat lah untuk kesihatan mental ni. So John Grohol dia dah buat perkhidmatan e-counselling khas untuk kesihatan mental. Okay, dia juga pakai chat room, dan dua-dua orang ni dia tawarkan secara percuma. Okay, itu Ivan Goldberg. Yang ni John Grohol. Okay, e-counselling. Yang ni kita mula e-counselling berbayar. 1995, David Somers telah menawarkan perkhidmatan e-counselling secara berbayar. Okay, perkhidmatan ini adalah kita create sesi individu dalam sesuatu tempoh yang kita dah agree between the counsellor and the client. Yuran pun adalah yuran yang kita telah agree. So this is David Somers. 95. Lama dah. Okey. Ini masuk modality. Dia kita kata jenis-jenis e-counselling, tetapi dalam dia punya term kita katakan dia modality. Modality e-counselling. Okey. Satu kita boleh buat menggunakan email.
Ya, interaction menggunakan email. Ini satu jenis ya, satu modality. Okey, cikgu-cikgu boleh buat perkhidmatan e-counselling menggunakan email. Okey. So klien hanya perlu kontak kita menggunakan email kita. Okey, kita dah provide contohnya dekat laman web kita, laman web counselling kita, bilik counselling laman web, kita dah provide kita punya email. So klien hanya perlu kontak kaunselor tu pakai email. Okey, dan klien berbalas email. Dan this is very good since email kita tu balasan dia melekat. So kalau kita have problem, kita boleh baca balik email dia yang pertama untuk ingatkan balik apa dia punya penceritaan. Okay, so berbalas-balas email lah antara cikgu dengan klien. So kita buat agreement lah dengan klien bahawa balasan tu maknanya between you and the client mesti balas within 24 hours atau within 48 hours. So bila dia hantar sebelum 48 jam you kena respond. Lepas tu dia terima sebelum 48 jam dia kena balas balik email tu. Okay, so ini adalah satu modality, satu jenis, satu modality e-counselling menggunakan email. The beautiful part ialah klien boleh reflect balik apa yang telah dibincangkan, kaunselor juga boleh reflect apa juga isu yang telah dibangkitkan. Ini modaliti kita yang kedua. Okey, ruang sembang, chat room lah. Okey, berbeza dengan email tadi, email tu kita nama dia asynchronous. Dia tak semasa serentak synchronous. Yang ini dia serentak. Okey, kaedah ruang sembang ni apabila kita interact lah. Yang kita biasa buat dalam waktu yang sama. Cikgu boleh buat secara ruang sembang juga. Satu tadi boleh kita buat secara email, kedua adalah kita melalui chat room. Kita buat agreement pukul berapa nak jumpa. Okey. Kemudian pada waktu-waktu tersebut dia akan masuk ke dalam ruang sembang tu dan terus having the session. Bagi bantu klien kita sediakan jadual bertugas. So sama-sama kita pun takkanlah tiba-tiba klien nak buat sesi, kita tengah masak ke, kita tengah jemur baju ke. So kita dah ada jadual-jadual dia. Hari Isnin pukul berapa macam tu. Ataupun hari Isnin cikgu A pukul berapa, cikgu B pukul berapa. Dia akan choose also. Okay, ini proses kalau kita pakai chat room ni, dia contact counselor, buat appointment dan kemudian terus continue with the session. So kita boleh gunakan apps WhatsApp, boleh pakai WhatsApp, kita boleh pakai Telegram, kita boleh pakai Messenger, kita boleh pakai WeChat, dan juga kita boleh pakai Google Hangout. Ini Google Hangout. Ya. So dan kalau kita banyak sebenarnya in near future mungkin ada lagi apps yang akan dibangunkan untuk entertain this chat room. So boleh So pertama tadi cikgu boleh pakai email, now cikgu juga boleh pakai chat room. Okay, yang ketiga lajunya. Okay, menggunakan telefon pun boleh menggunakan telefon. Cuma kalau telefon ni biasanya lah since saya experience ni kan dia penat. Sebab kita nak construct semua tu kan hanya melalui telefon kan. Okay, however dari segi sejarah kaunseling telefon ni berkembang daripada perkhidmatan psikiatri dan juga medicine. Medical punya. So daripada medical tu dan psikiatri dia come out dengan counselling. So kita bagi perkhidmatan telecounselling ni it is still bawah E So E ni elektronik. So telecounselling juga jatuh bawah e-counselling. So boleh juga mereka menjalankan perkhidmatan. Cikgu-cikgu juga boleh tawarkan perkhidmatan telecounselling ni. Okay? Di sekolah. Kemudian seterusnya telesidang, macam kita lah video conference yang kita sedang ada sekarang, video conference. So since we have very advanced technology, now we have this video conference, boleh buat, cikgu juga boleh buat video conference dan ini sangat-sangat membantu kita punya limitation. Sebelum ni limitation kita ialah kita tak nampak dia punya muka, kita tak nampak dia punya bahasa badan Contohnya dalam email tadi, dalam ruang sembang tadi ataupun dalam telefon kita tak nampak
Video conference ni sangat membantu kita lah untuk mengatasi masalah-masalah tadi. So kita guna ke platform Zoom, ni Webex, Google Meet ataupun Microsoft Teams ataupun Skype. Ya, atau mana-mana apps yang akan datang yang akan di-create asalkan dia ada video conferencing. Okay, so e-counselling merujuk kepada perkhidmatan dalam talian yang menggunakan telefon, medium ni telefon, komputer dan internet. Boleh dikenali sebagai telecounselling, cyber counselling, internet counselling. Okay, dan ini adalah perkongsian tentang evolusi dan revolusi komputer. So, masa COVID-19 ni kita lihat dia mula mendesak sebab PKP menghalangkan kita bersemuka. Dan klien juga mula menghadapi kesukaran untuk adapt diri masa PKP. Okey, faktor kewangan, faktor family. Sebelum ni family dia tak duduk serumah sangat lama. Ini dia duduk berbulan-bulan dalam satu rumah, tak boleh keluar kan. So faktor hubungan kekeluargaan sama ada menjadi lebih cantik atau menjadi lebih kecamuk ada possibility dalam semasa PKP. Dan jarak berjauhan boleh mencetus lagi kerisauan. Okey, dan memang evidence ada menunjukkan kes bunuh diri meningkat semasa zaman dalam PKP. So ketika itu kita boleh offer satu ialah talian sokongan psikologi untuk anak-anak murid kita. Yang itu hanya one time. Talian sokongan psikologi itu adalah one time. Dia datang, dia tengah celaru dari segi emosi, minta bantuan. Okey, kita tenangkan dia. Itu saja. That is talian sokongan psikologi. Ataupun kalau kita nak kita teruskan buat perkhidmatan e-counselling. Okay. So kita tengok macam mana kita sebenarnya nak buat perkhidmatan e-counselling yang betul. Ya, adakah cikgu dah buat? Saya tahu memang kita dah buat. Kita terpaksa buat. Okey, keperluan sangat mendesak dan kita buat. Tapi adakah kita buat dengan betul? So kita kalau sebelum ni tersalah buat ataupun terlari sikit dari cara buat ni, kita betulkan landasan kita ya. Okey, ni cara nak buat e-counselling dengan betul. Mula-mula kita kena equip diri kita. Kena equipkan diri kita dulu kesediaan diri kita. Kita kena tahu dari sudut akta dan sudut etika, kod etika. Okay. Dalam Undang-Undang Malaysia bawah Akta 580 menceritakan tentang halangan kita untuk mendapatkan perkhidmatan berbayar dalam agensi yang tidak berdaftar. So cikgu dan juga dalam situ menunjukkan kalau kita di dalam sesuatu agensi kita tak boleh terima apa-apa bayaran. So maksudnya kita dekat sekolah kita tak boleh kena apa-apa bayaran lah. Okey, dan kemudian kita kena abide, kena akur dengan kod etika kaunselor, Lembaga Kaunselor Malaysia, dan kita juga sekarang guna pakai kod ACA Code of Ethics 2014. Yang ni perlu jadi landasan landasan kepada kita punya knowledge ataupun kita punya practice. Okey, dalam kod etika kaunselor 2011, dia ni jatuh bawah bahagian A iaitu perkhidmatan menolong. Dan dalam bahagian A ni, bahagian A12. Bahagian A12 menceritakan tentang aplikasi teknologi. Okey, cikgu-cikgu semua ada kan kitab ni, boleh buka. Okey, apa itu faedah dan batasan, apa itu perkhidmatan bantuan teknologi, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Even kalau cikgu pakai WhatsApp, cikgu pastikan WhatsApp tu encrypted. Encrypted maksudnya orang lain tak boleh baca. Okey, dan kemudian ada tahu bila kita buka WhatsApp tu dekat bahagian setting tu boleh pilih untuk encrypted. Kemudian kalau kita buat macam ni teleconference, okey, kita berdua dengan dia, kita kena maklumkan juga tentang kebolehan untuk dia diceroboh. Maksudnya begini, sekarang ni macam kita sedang buatkan kita punya seminar ni kan, bengkel kita ni, kita ada jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang set up. Okay. Dan kemudian kita yang jadi peserta lah, mana kaunselor dan klien. Sekiranya ini berlaku, kita kena maklumkan bahawa ada orang lain yang sedang menggunakan atau menguruskan kita punya sistem. Dan mesti ada A12G tu,
persetujuan termaklum. Macam mana kita nak dapatkan informed consent? Adakah kita buat, kalau tele sokongan psikologi tak ada informed consent, tak apa. Tapi kalau you buat e-counselling, benda ni wajib, still wajib untuk mendapatkan informed consent. Ya. Yang ini kalau kita rujuk ACE Code of Ethics, dia jatuh bawah section H, iaitu Distance Counselling, Technology and Social Media. Okay, so ini dia. Di bahagian ini yang tidak ada dalam kod etika lembaga kaunselor kita adalah H5 dan H6. Ya, 1, 2, 3, 4 ni ada dekat dalam kita punya kod etika, cuma mungkin wording dia je, tapi konten dia sama. Dalam H6 ini dia menceritakan bagaimana kita kaunselor sekiranya kita membuat kita menawarkan perkhidmatan kita tak boleh, kita tidak ada hak untuk melihat okey, contoh macam ni lah. Saya adalah pengamal, saya adalah e-counselor. Lepas tu saya dengan Cikgu Husni, Cikgu Husni adalah klien saya. Contoh, saya tidak boleh tengok Facebook Cikgu Husni. Saya tak boleh skodeng saya tak boleh skodeng Instagram Cikgu Husni. Itu social media. Dia ada hukum dekat situ. Kecuali Cikgu Husni kata, bolehlah. Okey, dia invite dahulu. Ada juga isu kat situ. Kalau invite dulu kita boleh accept ke tidak? Sekiranya kita merasakan apabila kita accept tu akan jeopardize kita punya rational terhadap dia, better not. Tapi kalau kita rasa okey, then boleh. Dan even hubungan itu tetap 2 tahun kita dengan next, ingat tak selepas penamatan kita kena kekal 2 tahun untuk tidak ada hubungan So even benda ini sama dalam social media. Dan untuk H5 dia masukkan sekali tentang bagaimana kita nak maintain record kita dan juga untuk maintain kita punya web. Okey. Ini boleh tengok nanti, boleh baca. Sebelum masuk saya patah balik. Sebelum saya pergi jauh. Untuk makluman cikgu-cikgu semua, e-counselling, perkhidmatan e-counselling belum lagi diterima oleh lembaga kaunselor Malaysia. Ya, kena faham dengan jelas. E-counselling tu belum lagi diterima oleh lembaga kaunselor Malaysia sebab dia nak memperhalusi. Ya, dia bukannya kata reject, dia nak memperhalusi. So sekiranya cikgu buat perkhidmatan e-counselling tu, cikgu hanya boleh register dia bawah bimbingan. Ya, bila kita masukkan kita punya untuk collect CPD kita yang bila every 2 years tu, kalau nak masukkan bawah bimbingan. So we cannot simply declare okay saya buat e-counselling macam tu, tidak. Sebab dalam lembaga kaunselor dia belum lagi menerima. Ya, tapi kalau cikgu buat, lepas tu cikgu kena saman, benda ni jatuh bawah bimbingan. Dia bukan jatuh bawah counselling. Ya, so dia tak jatuh bawah akta. Ya, dia jatuh bawah praktis. Faham cikgu kan? Nanti jangan cakap lembaga kaunselor dah accept, Dr. Zaidah tu unit UPM, dia kata boleh. No. Boleh buat tetapi belum lagi boleh kita declare kita menjalankan ini. Ini sebab kita dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Sekolah tutup, budak, dan kita terpaksa buat. Ya, dan lembaga pun memang sangat-sangat sedang memperhalusi benda ini. Ya. Okey, so kita kena buat promosi dan publicity. Okey, macam mana orang nak tahu? Macam mana budak sekolah kita nak tahu? Okey, satu cara ialah buat poster. Buat poster gitu-gitu, Pak Comel, kalau perlu bantuan, ada masalah ini, okey, hubungi saya, macam tu. Okey, yang sebelah tu dia pakai Facebook, ya, unit bimbingan kaunseling SK Taman Cendana. Ya, yang ini. Bagus, advance sekolah ni. Okey, tapi dia menggunakan mode Telegram lah. Kalau nak tengok tadi, dia promote melalui dia punya Facebook, tapi dia menawarkan perkhidmatan tu secara ruang sembang Telegram. Okey, yang ini daripada SMK Tun Abang Haji Openg. Okey, dia buat perkhidmatan tu, nampak dia tulis jumlah datang. Okey, saya faham apa itu, dan kalau nak scan QR code macam tu lah. Ya.
Yang ini dia buat secara telefon, telecounselling. Okey, boleh WhatsApp, boleh telefon saya. Okey, sekira memerlukan. Maknanya promosi kena buat. Sekolah anak murid kita mana kita tahu kan? Okey, ini proses untuk klien kita buat temu janji. Kita kena provide dia link atau QR code. Lepas tu dia akan isi borang maklumat diri. Lepas tu dia kena isi inform consent. Ni wajib. Ini untuk di bawah mana-mana kod etika ECA atau lembaga kita telah abide with this 03 ni, iaitu mendapatkan inform consent dari klien. Lepas dapat isi borang inform consent tu, set temu janji dan kemudian buat reminder kepada klien. Okay. So ini caranya. Okay, sebab dia contact kita kan, WhatsApp kan. Okay, kita boleh bagi. Ini borang temu janji. Okay, ini dia link borang dan ini QR code. So cikgu kalau ada handphone bolehlah scan untuk tengok macam mana cikgu boleh create nanti borang temu janji. Saya bagi masa cikgu scan sekejap. Scan QR code dia untuk tengok borang temu janji. Cikgu boleh tengok sebagai contoh untuk create nanti untuk kegunaan sekolah. Okay, cikgu dah scan kan? So bila dah scan QR code, kita akan keluar Google. Saya guna Google Doc, senang. Google Form. Okay, terus create satu Google Form, borang temu janji pelajar untuk sesi kaunseling. Okay, ini dia borang dia. Ada maklumat diri. Untuk nama, kelas, nombor telefon untuk dihubungi. Boleh buat pilihan slot kaunseling. Ada slot-slot macam tu. Dan juga boleh pilihan kaunselor pilihan. Boleh pilih cikgu mana. Okey. Dan juga boleh pilih modaliti mana. Dia nak bentuk yang mana. Okey. Lepas tu. Ini adalah inform consent. Ini yang wajib buat. Sama ada dia pilih email nanti ke, video conferencing ke, dia pilih tele counselling ke, at least kita dah dapat capture dia punya inform consent. So sama ada nak terus saja baca setiap perenggan tik-tik atau terus je kita tuliskan keseluruhan perenggan, 4-5 perenggan tu dan dia tik dekat bawah dan juga buat pengakuan. Sebab kan kena ada signature kan untuk inform consent kan. So kena ada juga. So dia tulis je lah nama dia dekat situ. That is considered sebagai inform consent. Ini cara untuk kita mendapatkan inform consent. Wajib tau. Ini mesti ada. Okey, lepas tu kita ingatkanlah dia dah pilih bila kan. Okey, then you ingatkan dia. Okey, ya jangan lupa temu janji kita esok. Ini link. Yang ini kalau pakai Zoom meeting lah. So kita bagi link. Kalau pakai email, email lah. Remindkan dia kalau sebab ni memang budak memang dia bagi je number dia sebab mudah untuk kita remind dan juga follow up. Okey. So untuk pelaksanaan kita mulalah sediakan alat-alat teknikal yang sesuai. Kalau kita nak pakai email senang aja, kena ada laptop atau desktop dan kena ada talian internet. Okey, kalau kita nak pakai ruang sembang, so sama ada kita pakai handphone, kita pakai iPad, kita pakai tablet atau kita pakai juga desktop atau laptop. Kalau kita nak buat telecounselling, kita kena sediakan handphone. Cuma kalau telecounselling tu I highly recommend guna headphone. Kena guna headphone sebab apa tau, penat pegang. So kita memang highly recommend untuk gunakan headphone lah. Macam yang kita semua guna sekarang. Okay, kalau kita guna teleconferencing, make sure kita punya laptop ada video, ada view cam tu kat depan tu dan juga pastikan juga kita recommend juga untuk dapatkan kita punya earphone dan kalau perlu set up with lighting. Cikgu pun dah biasa buat PDPR kan. Okey, siapkan lighting tu semua. Okey, untuk kita memboleh menawarkan perkhidmatan to the maximum. Okey. So macam mana sebenarnya proses e-counselling tu? Apakah proses e-counselling tersebut? Okey.
Dan bagaimana pula nak jalan sekiranya dia dalam modaliti berbeza? Adakah proses dia dalam email tu lain, dalam telecounseling lain, dalam video lain, dalam chat room lain? Okey, dan berapakah jangka masa sesi e-counselling ni? Okey, so jawapannya proses e-counselling adalah sama macam proses counselling biasa. Regardless dia punya modality. Maknanya dia ada bina hubungan, penstrukturan, yang itu ingat kan? Okey, sehinggalah penamatan. So proses tu sama saja. Email pun macam tu, chat room pun macam tu, telefon pun macam tu, video conferencing pun macam tu. So berapakah jangka masa sesi e-counselling? Sama juga macam kita buat counselling biasa, 45 minit ke 1 jam setengah untuk individu, 1 jam setengah ke 2 jam setengah untuk kelompok. Tetapi untuk bahasa sekarang kelompok tu mungkin cikgu mungkin limitkan lah. Tidak boleh. Bukan tak boleh ya. Bukan tak boleh. Tapi mungkin cikgu kena limitkan number of ahli lah. Untuk email pula macam mana? Berapa lama? Okey, itu tak kira. Untuk jangka masa sesi kaunseling yang email, terpulang kepada beberapa balasan, tetapi cikgu kena tengok, okey, ini bina hubungan. Okey, dia dah masuk dekat level penstrukturan. Okey, ni dah masuk level penerokaan. Cikgu kena nampak lah benda tu macam mana. Sehinggalah penamatan berlaku. So, untuk email terpulang. Jangka masa berapa lama tu terpulang. Okey. Inilah proses-proses kaunseling. Cikgu yang biasa cikgu guna. Kita ada Lewis 1972. Dia ada 5 step. Bina repo, perkembangan hubungan, penerokaan, perbincangan alternatif, rumusan penamatan. Kita ada Bremer. Bremer dia ada 8 step. Ya. Kita ada juga yang ini Eisenberg-Delaney. Dia ada 6 step. Atau model Mizan-Halimatun. Okey, 6 step. Ataupun juga model Hackney and Cornier. Okey, dia ada 5 step. So terpulang, yang mana cikgu sedang guna sekarang untuk proses counselling tu sama. Dia sama bila kita nak buat e-counselling. Prosesnya sama. Sedikit saja berbeza nanti saya tunjuk. Yang mana, kat mana yang tricky-nya yang menunjukkan dia nanti berbeza. So saya ni memang sangat selesa guna Bremer. Okey, sebab macam senang. Okey, lepas ni dia buat ini, lepas ni dia buat ini. Gitu. So, saya sangat selesa dengan Bremer. Bina hubungan, penstrukturan, penerokaan, kenal pasti masalah, kenal pasti matlamat kaunseling, buat treatment plan, lepas tu execute kita punya treatment plan and then kita buat penamatan. So, macam saya sangat selesa lah. So, cikgu kalau yang pakai apa tadi, Lewis ke apa terpulang So, saya bagi contoh untuk Bremer. So, bina hubungan. Macam ni kita nak bina hubungan? Okey, kalau video conferencing senang lah. Macam tu, nampak muka kan? Senang. Okey, hi gitu senang. So, kalau dalam teks, okey, boleh aja. Okey, biasanya kita memulakan kita punya introduction introduction kita dulu. Saya Cikgu Saidah. Saya kaunselor awak dekat sekolah ni. Saya dah ada kat sekolah ni pada 2016. Okey. Macam mana saya boleh okey, bina hubungan. Okey, dah makan, selesa tak hari ni, internet okey ke tak okey. Lepas tu buatlah penstrukturan. Wajib tau buat penstrukturan. Jangan ingat e-counselling tak payah buat penstrukturan. No, dia adalah step wajib penstrukturan. Nyatakan penstrukturan bagaimana sekiranya if there any chances you are going to harm people or to harm yourself, saya kena laporkan dengan pihak. Yang tu kena ingat. Sekiranya tu boleh juga ingatkan tentang borang persetujuan termaklum yang telah ditandatangani tadi. Sebab informed consent and structuring dengan informed consent tu kan macam lebih kurang sama kan. So kalau ni boleh juga ingatkan bahawa dia dah sign informed consent tadi. Dan kalau perlu bacakanlah informed consent yang dia dah sign masa dalam Google Form tadi. Takut dia lupa. Boleh bacakan. Itu dalam penstrukturan. Lepas penstrukturan kita masuk step penerokaan. So teroka je lah. Macam biasa buat penerokaan. Teruskan ke sesi dengan penerokaan ni. Kemahiran melayan sama seperti bersemuka. Soalan tertutup, soalan terbuka, dorongan minima, apa lagi bahasa badan, apa lagi semua sama. Semua sama So
Kalau audio video senanglah. Bagaimana kita nak tunjukkan emosi? Senang. Nampak kita boleh express emosinya ataupun express emosi kita. Senanglah nak tunjuk. Tapi kalau dalam teks macam mana pula? Kan? Bagaimana kita nak tunjukkan emosi kita? So kalau dalam chat room ataupun dalam email, so kita boleh bagi dua cara. Satu, kita pakai emoticon boleh, pakai smiley boleh, pakai GIF pun boleh. Ini satu cara untuk express our emotion. Okay, ataupun menggunakan emotional bracketing. Emotional bracket, maksudnya buat bracket, dalam bracket tu adalah kita punya emotion. Saya tak sangka yang dia sanggup tipu saya. Selama hari ni saya telah banyak berkorban untuk dia. Okay, so dia punya emotion sedih sangat. Boleh Okay, lepas tu kita masuk step seterusnya ialah mengenal pasti masalah. Sama jugalah, sama macam kita buat counselling biasa. Lepas buat perokaan, rumusan kecil, rumusan besar. So kita, this is your problem. Atau kita namakan dia problem identification. Okay, ini dia. Kita dah jumpa, ini dia problem problem you. Adakah you setuju bahawa ini adalah problem? Okay. Okay, Husni, setelah kita bincang tadi, seperti masalah utama Husni adalah dengan ibu mertua. Okay, Husni cerita tadi ada masalah gini, tapi saya nampak isu utamanya adalah bermasalah dengan mertua. Adakah Husni setuju? Setuju. Okay, kena pasti masalah. Kalau ikut kita punya sesi yang betul, kalau ikut proses yang betul, kena sah 3 kali So, adakah ini your problem? Yes. So, do you agree this is your problem? Yes. So, kita minta dia nyatakan pula. Okay. So, boleh nyatakan lagi sekali apa you punya problem tadi? Okay, itu yang cantiknya lah. Itu kalau yang kita train lah dekat dalam untuk undergraduate dengan master, kita train begitulah caranya. Kalau boleh 3 kali. Okay, untuk menyatakan isu. So, now sah. This is your masalah, iaitu you ada masalah dengan mak mertua. So, apa yang you nak dari sesi kaunseling ni? Okay, kita ni fikir kita nak suruh dia berbaik-baik dengan ibu mertua dia, bagi step untuk berbaik. Tak, kita kena tanya kan, apa yang dia nak sebenarnya. Okay, dah dapat dah, that is your problem. So what do you want from this counseling session? Dia akan buat goal identification. So dia yang decide kan, betul kan cikgu? Dia yang decide kan, dia nak apa. Okay, lepas tu kita sambung dengan step seterusnya, kita buat treatment plan. Okay, so ini masalah dia, so what ini ada kat dalam kita punya laporan sesi kan, apa kita punya perancangan seterusnya. Kita akan buat treatment plan. Okay, lepas treatment plan kita terus execute kita punya treatment plan. Okay, contohnya membincangkan alternatif. Okay, kita bagi dia biblioterapi untuk dia baca buku-buku, untuk dia dapatkan dia punya insight. Kita boleh execute kita punya perancangan rawatan. However, ini yang lainnya sikit. Ini yang lain. E-counselling tidak sesuai diteruskan. Kalau boleh kita kata, tidak boleh diteruskan. Apabila melibatkan isu-isu ini. Once you jumpa saja isu-isu ni, automatic you kena divert dia terus kepada counselling bersemuka. Ya, cikgu ya? Okay, satu. Kes-kes yang melibatkan jenayah. Dalam perokaan tadi dia cerita dia nak pergi mencuri, sekarang ni dia nak mencuri, ataupun saya dah mencuri, ataupun saya dah pukul orang, saya dah pecahkan cermin kereta orang. Okay, apa saja yang melibatkan jenayah, you tak boleh proceed untuk treatment plan. Kan dia sampai identification of issue je. Bila sampai identification of problem, identification of issue, you dah identify dia punya isu adalah melibatkan jenayah, then you terus buat sesi counselling bersemuka. Satu is jenayah. Dua, apa saja yang melibatkan seksual. Apabila ada je isu seksual kepada dia, refer terus kepada sesi counselling bersemuka. Keganasan rumah tangga, penderaan, dan juga masalah mental. And sekiranya you merasakan teknik yang rawatan yang you nak gunakan tu kompleks, so tak boleh buat melalui e-counselling. Ingatkan daripada awal tadi bahawa e-counselling adalah satu perkhidmatan
alternatif. Ia dijalankan apabila bersemuka tidak dapat dijalankan. Tetapi dalam kes-kes begini kena dikhususkan untuk teruskan secara bersemuka. Okey. Satu jenayah kes-kes jenayah, kes polis, kes cederakan orang, kes mencuri, merompak ataupun kes dadah pun tak boleh teruskan. Terus panggil untuk bersemuka, maksud saya tak boleh teruskan untuk e-counselling. Okay, panggil terus. Kes seksual tadi, rogol, dirogol, merogol, diliwat, meliwat, terlibat dalam sumbang maram ataupun terlibat dalam seks luar tabi'i. Okey, panggil. Panggil masuk sekolah, cepat jumpa kaunselor. Okey. Keganasan rumah tangga. Sama ada dia sebagai mangsa ataupun dia sebagai saksi. Kedua-duanya. Okey, panggil masuk sekolah. Penderaan dibuli, diugut, dipukul. Juga adakah dia mangsa ataupun dia saksi. Saksi pun kena panggil dia melihat orang didera dan kita kena panggil sebab sebenarnya emotional dia dah harm. Okay, dia nampak macam okey, saya nampak saya ni, tapi no. Kita mesti panggil untuk membetulkan dia punya emotion. Dan masalah mental. Pertama, bila you nampak je ciri-ciri kesalahan masalah mental lah, you nampak dia macam pelik je ni, macam ada bipolar, nampak macam OCD, nampak macam tu, okay, you nampak je ciri. Dan kemudian bila you rujuk di DSM-5, saya belajar dulu di DSM-4 sekarang dah di DSM-5 cikgu. I rasa most of you dulu pun belajar di DSM-4. Okay, sekarang dah di DSM-5. So kita tengok simptom-simptom dia. Tapi kalau kita tak sempat refer DSM, halusinasi itu sendiri atau ilusi itu sendiri adalah keyword untuk kita mengatakan dia mempunyai masalah mental. Once dia kata dia dengar je suara tu suruh saya, suara tu selalu kata saya bodoh, yang tu terus je refer dia untuk face to face counselling. Tak boleh dah buat e-counselling Ilusi ni dia macam apa? Dia ilusi and delusi lah, illusion and delusion. Okay, dia menganggap diri dia sebagai orang lain. Dia menganggap diri dia sebagai putera raja, puteri raja, something like that. Ataupun kita identify dia memang pesakit kepada klinik psikiatri. Saya memang dapat rawatan cikgu. Macam tu je automatik panggil dia untuk buat face to face. Okay. Ataupun dia kata saya pernah menjadi pesakit klinik psikiatri tapi saya dah tak dapat rawatan, saya dah diistihad-sihat. Tak, panggil juga. Tak boleh proceed dengan e-counselling We are afraid we are going to harm our client more. We thought we are offering a very good service but we are harming the client. So that's why kita kata stop. Bila sampai je level kes-kes ini berhenti. Terus divert kepada face to face. Okay, ataupun teknik rawatan yang kompleks. Contohnya macam ni kan empty chair. Macam ni you nak buat empty chair dekat dalam email. Macam ni you nak buat empty chair dekat dalam even video conferencing pun you tak boleh buat empty chair. It's simple, the very simple technique empty chair. Apa lagi you nak buat flooding, you nak buat spitting on the soup, semua teknik-teknik tu sangat bahaya. Suara kita. Okay, ataupun you nak buat terapi. Contohnya dalam treatment plan you rasa you nak buatkan dia art terapi. Art terapi tu macam mungkin boleh, tapi kalau macam sand play terapi, bahaya. So rawatan yang kompleks ni jangan teruskan. Okey. Ataupun yang melibatkan anjakan paradigma. Anjakan paradigma ni biasanya dekat REBT lah. Bila CBT, REBT. Apabila kita nak cabar dia punya irrational belief. Okay, you nak cabar irrational belief melalui online counselling, you nak cabar melalui video conferencing, you nak cabar melalui telecounselling, tak boleh. Okay, so that's why ketika ini panggil dia untuk buat sesi bersemuka. Okay. Sama seperti sesi bersemuka, kita juga kena buat penamatan sesi.
Okay, kalau pakai handphone ke, pakai video call, sama, kita kena juga. Sama maknanya ceritanya sama, cuma medium saja berbeza. Apa je proses tadi adalah exactly the same. Cuma apabila ia melibatkan isu-isu tadi, you kena patah balik untuk dia bersungka. Okay, penamatan sesi buat sekiranya perlu untuk follow up, kena buat penamatan sesi juga, dan juga sekiranya you perlu refer dia kepada kaunselor lain ataupun penamatan sementara, penamatan kekal ataupun untuk pindahan kaunselor. You kena buat penamatan sesi. So maknanya complete ya. Bremer punya tadi tu 7 step tu you ikut lengkap. So kalau you pakai yang 5 step, kalau you pakai Mizan Adiliah punya 6 step, ikut step tu lengkap. Itu nama proses counselling. So proses counselling adalah sama dengan proses e-counselling, cuma e-counselling dia akan terhenti selepas identified problem. Okay, bila dah jumpa je masalah dikenal pasti dan melibatkan kes-kes tadi, jenayah tu semua, automatik you berhenti dekat situ. Tapi kalau kes, kalau isu-isu lain, contohnya hubungan, percintaan, bergaduh dengan kawan, Ini kena tidak ada ni apa ni? Matikan itu. Okay. Kalau macam isu-isu biasa tu, macam apa nak tackle boyfriend balik, okay, yang you rasa boleh teruskan, yang tu boleh je. Buat trend treatment, execute your plan treatment, and then buat penamatan, check balik you punya alternatif tadi. Boleh. Tapi kalau kes-kes yang serius tadi, ingat ya, berhenti dekat problem identification. Okay. Boleh cikgu ya? Okay. So, teori pula macam mana? Alah, laju sangatlah pula. Patah balik. Okay. Alah, dia hilang ah. Agaknya transition dia ni. Okay. Try lagi saya. Okay. So, bagaimana teori ya? So, kalau you pakai teori Gestalt macam mana? Kalau kita pakai Rogers macam mana? Kalau kita pakai REBT macam mana? So, adakah dia berbeza untuk e-counselling dengan face-to-face counselling? Adakah dia sama atau berbeza? Jawapannya sama. Sebab teori tu, kita biasa gunakan teori tu untuk mengenal pasti masalah. Setiap teori yang menjadi pegangan kita, you pegang Gestalt, you pegang transactional analysis, saya pegang Rogers, okay, pegang existentialism, apa saja teori yang you pegang, kecuali eklektik ya. Atau teori buat sendiri, itu pun tak boleh. Apa saja teori yang kita pegang, itu sebenarnya untuk membantu kita mengenal pasti masalah klien. So boleh saja cikgu pegang apa je teori yang cikgu dah guna sekarang, pegang terus bagi membantu, memudahkan kita mengenal pasti masalah klien. Ya, contohnya tadi macam Cikgu Husni gaduh dengan mak mentua, kalau sebagai Rogers kita melihat dia bermasalah sebab dia hendak dikasihi dan disayangi. Okey, kalau ikut REBT dia ada irrational belief bahawa dirinya mesti disayangi dan dikasihi. Kalau kita pegang ikut Adler, dia merasakan hubungan kekeluargaan itu penting, so dia menganggap dirinya adalah sebahagian dari keluarga. So teori itu hanya untuk bantu kita kenal pasti masalah, membantu kita mengenal pasti masalah je. So teori apa saja yang cikgu pegang boleh. Okey, proses mana yang cikgu selesa guna boleh. Cuma e-counselling perlu diberhentikan bagi isu-isu kritikal. Dan kemudian ketika declare dia sebagai bimbingan, bukan sebagai sesi counselling. Okey, so itu dia. Ni last slide dari saya. Kita buka untuk soal. Okey, kita buka untuk kejap macam mana saya nak stop share. Pangkah ni kan? Okey, dah stop share. So, saya kembalikan semula kepada MC kalau ada apa-apa soalan dari cikgu-cikgu. Baik, terima kasih doktor. Memang sekarang kami buka slot untuk soalan 1 hingga 3 soalan seperti itulah. Jadi mana-mana guru kaunseling sekolah rendah atau sekolah menengah yang ingin bertanyakan soalan pada doktor pada hari ini. Doktor sudi menerima? Boleh aja. Okey. Jadi kita buka dalam lebih kurang 5 minit untuk soalan. Dan jika ada cikgu-cikgu sekolah rendah atau menengah ingin memberikan soalan, sila bukalah suara untuk bertanyakan soalan.
Cikgu-cikgu, ada siapa-siapa yang ingin mengutarakan apa-apa persoalan kepada penceramah kita, Doktor? Kepada Dr. Zaidah binti Zainuddin. Baik, kita nampak di sini Cikgu Hana. Cikgu Hana daripada SK Bukit Cerakah. Ada apa-apa persoalan ke, Cikgu? Cikgu Hana? Jadi pihak majlis dan Dr. Zaidah sedang menunggu. Okey, ada satu soalan tu dekat chat. Ya, Doktor. Daripada Cikgu Farid. Soalan dia, Assalamualaikum Doktor, bagaimana melaksanakan sesi kaunseling? Sesi kaunseling kanak-kanak berumur 7 hingga 9 tahun. Bagaimana melaksanakan kaunseling kanak-kanak? Okey. Saya jawab 7-9 tahun kaunseling kanak-kanak ya. So e-counselling kita rasa tak sesuai. E-counselling tu saya rasa tak sesuai sebab kita bincang pasal e-counselling. So kalau bagi kanak-kanak 7 hingga 9 tahun, kita tengok apa masalah dia dirujuk. 7 hingga 9 tahun kita understand dia punya vocab tu tak solid lagi, dia punya vocab list dia tak solid lagi, kemudian dia punya emotional state pun dia tak pasti adakah perasaan dia tu betul atau salah ya. So untuk 7 hingga 9 tahun kalau kita nampak 9 biasanya kita menggunakan pendekatan terapi lah biasanya. Terapi digunakan untuk tujuan penerokaan. So start balik semula bina hubungan, penstrukturan dan penerokaan. So kat situ kita boleh gunakan terapi. Boleh gunakan art terapi, boleh guna sand play terapi, you boleh gunakan banyak terapi yang you dah belajar tu boleh gunakan. Sebab budak-budak dia do not know how to express their feeling and they do not know the vocab. Dia nak pilih vocab apa nak guna pun dia tak tahu. So kalau macam dalam play terapi tu dia main-main konon, kita akan biarkan biasanya dia main, kita pandang aja. So dia pilih satu bentuk, satu contoh ada Superman, ada kat situ ada serigala apa semua, dia akan ambil satu toy tu dan dia akan kata this resembles of the father. Ini siapa ni? Kita tanya. Ini mak saya ni, ayah saya ni, adik saya. Kita semua tengah main masak-masak. Okey, ayah kenapa ambil ayah ni Superman? Oh, ayah saya memang macam Superman. Okey, just untuk menggalakkan dia bercerita. Okey, itu untuk 7 hingga 9 tahun. Selepas penerokaan, you dah ada you punya goal identification. Okey, you cakap, oh cikgu rasakan masalah you sebenarnya ialah apa? Goal identification. You rasa betul tak? Alah 7 tahun apa yang dia tahu? Dia akan kata betul cikgu. 9 tahun pun dia akan kata cikgu betul cikgu. Okey, dia ikut je apa cikgu cakap kan. Okey, and then tetap juga kita buat plan treatment. Okey. Yang biasa kita dengar, perlu tak kita libatkan parent? Jawapannya tak perlu dulu. 7 hingga 9 tahun unless kita tengok dia ada isu yang 7 tadi. Dia ada isu seksual, dia ada isu jenayah, dia ada mangsa keganasan rumah tangga, dia ada mangsa buli ya, macam tu ya, ataupun yang itu saja. Barulah kita perlu panggil parent. Kalau perlu, perkataan dia kalau perlu. Consult dahulu dengan ketua guru bimbingan kaunseling, consult dahulu dengan you punya guru besar dan pengetua. Okey, kita case kita boleh share ya. Identiti yang kita tak boleh share. Identiti kita tak boleh share. Case kita boleh share. Okay. Tapi share tu kena ingatkan jugalah kalau kita bincang dengan pengetua, guru besar, ingatkan kes ni adalah kes kaunseling, so ini adalah rahsia. Saya berkongsi ni cikgu sebab benda ni saya rasa saya perlu buat satu step ke hadapan lagi, iaitu panggil parent. Contoh. Ataupun kita nak buat satu step lagi, iaitu kita nak panggil Jabatan Kebajikan Masyarakat. Contoh. Barulah kita perlu melibatkan parent. Kalau tak perlu, kalau boleh kita settlekan budak. Sebab budak tu masalah dia ialah masalah dia, bukan masalah parent.
kita melibatkan parent ni apabila parent tu boleh membantu anak ni berkembang. Anak ni sedang ada masalah, kalau dia boleh settle sendiri, kita tolong dia settlekan. Hanya apabila kita rasakan dia perlu bantuan parent, barulah kita invite parent. So 7 hingga 9 tahun caranya ialah menggunakan apa-apa saja terapi yang ada sekarang. Art terapi, play terapi, send terapi, sentre terapi, banyak terapi. Ya, itu cara dia. Okey. Ada lagi soalan tu MC? Ada doktor. Daripada Cikgu Hen Lang, dia bertanyakan soalan. Sekiranya semasa sesi e-counselling dijalankan, ibu bapa murid masuk mencerap atau mencelah. Saya rasa mencelah kot. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan? Kadang-kadang ibu bapa ni, kadang-kadang dia overprotector ke, ingin tahu ke. Jadi macam mana doktor? Okey. Ini kita dalam peringkat bina hubungan. Dalam peringkat bina hubungan tu kita kena nyatakan ya, termasuk dalam perstrukturan tu kita kena nyatakan kan. Okey, apakah yang boleh buat, apa tak boleh buat, apakah peranan dia, apakah peranan kita, kan itu dalam perstrukturan dan juga dalam bina hubungan. Nyatakan bahawa sesi kaunseling ini adalah confidential. Okey, apa saja kita bincangkan ini adalah rahsia dan apa saja yang you hendak bincangkan ini juga adalah rahsia. Kehadiran orang lain akan menyebabkan you tidak akan berterus terang. Jadi kita recommend dia untuk masuk ke bilik kunci pintu. Dan kalau ada ibu bapa di sisi, automatically jangan teruskan dengan sesi kaunseling. Jangan. Okey? Sebab dia tidak menjadi dirinya yang sebenar. Dan kita pun penat je lah jawabnya. Penat je lah kita buat sesi parent ada kat tepi tu kan. Faham kan? So parent tak ada. Kalau kita buat individu pun, kalau bersemuka pun ada parent kat celah tu pun kita tak selesa kan. Takkan lagi buat e-counselling. Okay. Ya, terima kasih doktor. Jadi terima kasih kepada Cikgu Farid dan Cikgu Heng. Dan untuk soalan yang ketiga, nampaknya tak ada yang memberi soalan. Kalau saya bagi soalan boleh doktor? Boleh. Boleh. Baik doktor, saya berminat berkaitan dengan bayaran e-counselling tu. Kalau yang dinyatakan oleh doktor tadi, kalau kita buat counselling secara bersemuka, mungkin charge dia mungkin lebih mahal. Tapi kalau e-counselling ni, kalau kita nak charge, agak-agaknya berapa doktor? Okay. Berminat pula saya. Okey, kita dekat dalam lembaga, dia dah keluar garis panduan tau. Dalam tu dia ada counselling dan dia ada bimbingan. You ambil charge bimbingan. Mana-mana charge bimbingan dan tetap juga mengikut kita punya akademik. Nanti Google yang lembaga dah keluarkan fees tu. So memang lebih murah lah sebab bimbingan kan. Bimbingan dengan counselling kan beza kan. So bimbingan tu harga dia lebih murah. Agak-agaknya yang terendah berapa doktor? Degree Degree RM85. 85. RM85. Sejam. Wow. Berapa sejam? Sejam. Alright, masyuk. Memang masyuk. Tapi kalau cikgu nak tu, cikgu kena register dengan lembaga untuk perakuan amalan you 2 tempat. Contohnya tempat pertama di SMK ini, kedua you nak di contohnya klinik kesihatan mesra, contoh begitu. Kena ada dalam perakuan amalan kita. So boleh je buat, no problem. Cuma cikgu tak boleh menerima bayaran apa-apa pelajar dari SMK sekolah cikgu. Sebab cikgu dibayar gaji untuk SMK itu, tetapi cikgu tak dibayar gaji dia di klinik tersebut. So di klinik cikgu boleh charge. Itu bagaimana lembaga cover kita. Okey, faham doktor. Dan last doktor, boleh doktor? Soalan lagi guru kita. Okey, dia bagi Assalamualaikum doktor. Boleh doktor sharing tentang klien yang tidak dapat mengawal diri semasa sesi e-counselling berjalan dan pendekatan doktor berikan yang sesuai lah. Dia tak boleh kawal diri semasa e-counselling. Okey. Biasanya ya, bila tak dapat kawal diri ni, biasanya dia dalam level penerokaan. Dia dalam level penerokaan, emotional state dia tak stabil. Okey. So kita remain dekat penerokaan punya level saja. Jangan pergi step seterusnya. Penerokaan saja. Penerokaan, dia dapat tu dia menangis bersungguh-sungguh. Okey, sama kalau macam kita, kalau bersemuka, kita punya facial expression, body gestures, even kalau perempuan dengan perempuan, kita boleh hold dia punya hand, kita boleh pegang dia punya bahu kan. Okey, boleh juga. Even kita boleh sampaikan.
Kalau dalam emotional bracketing tadi yang kita pakai chat room tadi, kita boleh banyak pakai emotional bracketing. Saya tahu awak sedih, dalam kurungan saya sangat faham awak. Saya pun rasa sedih sama dalam emotional bracketing. How to control dia. Ya, mengawal diri tu biasanya lebih kepada itulah. Kalau anger biasanya kita biarkan dia anger, marah sampai kata-kata saya rasa kita tak dapat nak teruskan. Sama dia macam bersemuka juga. Kalau dia tengah marah kan kita tak boleh juga nak proceed kan. Ataupun dia terlampau menangis pun kita tak boleh nak proceed kan. Sama juga. Okay, saya kata okey, nampaknya awak macam dalam keadaan tak stabil, awak masih lagi dalam rasa marah. Kalau kita teruskan juga, saya rasa ni akan menambahkan lagi kemarahan awak. Okey, apa kata you ambil masa, tempoh bertenang, kita jumpa. Buat set appointment tapi yang paling hampir lah. The next day ke, in the afternoon ke, supaya dia sempat untuk menenangkan diri dan sambung untuk e-counselling. Okey? So sebenarnya sama je kita nak buat e-counselling ni. Sama je macam face to face. Cuma kita punya medium tu berbeza. Okay. Dan kemudian e-counselling tak boleh dijalankan bagi kes-kes kritikal tadi. Itu saja, yang lain semua sama. Prosesnya sama, teorinya sama, kemahirannya sama, semua sama. Okay. Alright doktor, terima kasih diucapkan kepada doktor. Sebelum kami mengakhiri slot bersama doktor ni, saya nak jual satu pantun lah doktor. Oh, yo. Okay. Boleh cantik, lagi cantik. Baik doktor, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi puan jadi kedangan. Majlis merakatkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Zaidah binti Zainuddin atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dan signifikan pada hari ini. Dengan